Hari ketiga sidang Dewan Rakyat diberi maklum mengenai tindakan yang telah diambil terhadap individu yang memalsukan sijil suntikan vaksin. Laporan lanjut bersama Ashraf Ishak. Silakan. Ya Syah, 10 individu telah dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan memalsukan sijil suntikan vaksin setakat ini. Manakala seorang telah didapati bersalah dan telah dijatuhi hukuman penjara. Mengikut pecahan negeri bagi Mengetahuan Muhammad, Kelantan seorang, Melaka 2 orang, Sarawak 4 orang, Perak 1 orang, Sabah 2 orang, jumlah 10 yang telah disabitkan kesalahan seorang iaitu di Sarawak, di mana mahkamah telah memberi sabitan dan dihukum penjara. Bagi golongan yang memasukkan sijil suntikan vaksin, tindakan undang-undang boleh diambil mengikut Seksyen 322(D) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Tindakan kompaun boleh dikenakan serta-merta sekiranya individu berkenaan didapati bersalah bagi menjimatkan massa dan meningkatkan kesedaran masyarakat. Pada masa sama, siasatan lanjut boleh dijalankan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada, iaitu sama ada di bawah Akta 342 atau Kanon Keseksaan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setiu Syahari Zulkirnain Abdul Kadir. Datuk Seri Dr. Ismail turut memaklumkan ke pengetahuan Dewan, KDN juga melaksanakan langkah proaktif dalam memastikan urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri individu berkelayakan dapat dilaksana dengan mudah. Ia termasuk melaksana program turun padang dengan tumpuan khusus di kawasan pedalaman bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Justru Jabatan Pendaftaran Negara akan memastikan pemohon memenuhi syarat ditetapkan di bawah perundangan yang sedang berkuat kuasa sebelum kad pengenalan dikeluarkan. Dan langkah-langkah proaktif yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri iaitu melalui JPN, di mana kita ada program Mekar kita, Muambar kita turun ke kawasan pedalaman untuk mendaftarkan mana-mana individu yang belum mempunyai kad pengenalan diri. Harap mana-mana pihak atau individu yang tidak mempunyai kad pengenalan atau identiti tampil ke hadapan untuk bergerak demikian bagi proses untuk kita mendapatkan vaksinasi ini berjalan dengan lancarnya. Ketika menjawab pertanyaan Wakil Sibuti Luk Anisman Awang Sauni, beliau turut memaklumkan urusan dokumentasi bagi individu tidak berdokumen berusia 21 tahun ke bawah di Sarawak telah dibincangkan dalam Jawatankuasa Khas Status Kewarganegaraan Peringkat Negeri Sarawak. Bagi Sabah pula, perbincangan menerusi Jawatankuasa Pengurusan Warga Asing Sabah. Mengenai pendatang asing tanpa izin parti pula, Datuk Seri Dr. Ismail berkata, kementerian telah melaksanakan operasi pemeriksaan dan menasihatkan majikan untuk memastikan semua pekerjanya memiliki dokumen sah. Ia bukan saja bagi membolehkan mereka menerima vaksin COVID-19, malah mengelak dikenakan tindakan undang-undang. Kerajaan memutuskan untuk tidak meneruskan program vaksinasi tenaga kerja nasional Protect program vaksinasi COVID-19 untuk syarikat swasta. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan memaklumkan keputusan itu dibuat selepas Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi kebenaran kepada warga pekerja untuk mendapatkan vaksin secara jumpa terus mulai 1 Ogos lepas. Melalui inisiatif ini, pihak majikan khususnya di sektor perkhidmatan dan pembuatan yang menjadi tunjang utama ekonomi negara dapat beroperasi semula dengan mematuhi SOP yang ditetapkan bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing. Seterusnya mampu mempercepatkan proses pemulihan ekonomi negara serta menjamin kesejahteraan rakyat. Tetapi Tuan Yang Dipertua, walau bagaimanapun setelah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memutuskan untuk membenarkan para pekerja mendapatkan vaksin secara walk-in pada mulai 1 Ogos 2021, banyak majikan telah menyahut seruan kerajaan dan telah menghantar para pekerja ke pusat-pusat pemberian vaksin as walk-in. Maka Kementerian Sumber Manusia memutuskan untuk tidak meneruskan praktik.
Protek diwujudkan untuk menawarkan pilihan kepada majikan yang sukarela mahu mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada para pekerja bagi meningkatkan kadar imuniti kelompok dalam kalangan mereka. Jawapan merujuk pertanyaan Wakil Ipoh Barat, M. Kulasegaran. Satu jawatan kuasa khas telah ditubuhkan bulan lepas bagi melaksanakan pelan komprehensif melibatkan pegawai perubatan kontrak. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, pelan komprehensif yang merangkumi pelan jangka panjang dan pelan jangka pendek itu akan memfokuskan 5 keutamaan. Yang pertama ialah mengemukakan permohonan peruntukan bagi tajaan yang setara dengan hadiah lantihan persekutuan kepada Kementerian Kewangan Malaysia bagi membolehkan pegawai perubatan dan pekerjaan kontrak mengikuti pengajian kepakaran. Yang kedua ialah meneliti dan mengemukakan permohonan untuk mewujudkan penjawatan tetap tambahan mengikut keperluan fasiliti pada agensi pusat. Ketiga, meneliti strategi bagi meningkatkan lagi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan kesihatan di kementerian dan agensi awam lain serta sektor swasta agar lebih peluang pekerjaan disediakan kepada graduan perubatan di Malaysia. Keempat, meneliti dan meminda ketetapan sedia ada dalam Akta Perubatan 1971, Akta Pergigian dan Akta Pendaftaran Ahli Farmasi berkaitan dengan latihan siswazah dan khidmat wajib serta mekanisme pelaksanaan pengajian kepakaran yang lebih fleksibel. Dan yang kelima, mengadakan perbincangan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi meneliti kesesuaian pindaan Akta Pencen 1980 atau memperkenalkan penambahbaikan yang setara kerana sebarang pindaan juga melibatkan penjawat awam lain dan implikasi terhadap dasar sedia ada berkaitan skim pencen dalam perkhidmatan awam. Penjelasan dibuat bagi menjawab soalan asal Ahli Parlimen Tangga Batu Rusna Alwai. Tambah Khairi lagi, KKM turut bersedia memberi kemudahan pegawai kontrak memohon hadiah latihan persekutuan bagi membolehkan mereka mengikuti pengajian kepakaran di Institut Pengajian Awam tempatan. Pegawai perubatan latihan kontrak yang berkhidmat dengan KKM seramai 23,077 orang, manakala 19 orang lagi merupakan pakar perubatan latihan kontrak. Setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat kami kongsikan dari bangunan Parlimen. Dewan Rakyat kini berhenti rehat sehingga pukul 2.30 petang dan akan disambung semula untuk sesi perbahasan titah diraja sehingga pukul 7.30 malam ini. Kita kembali semula bersama rakan tugas Syah di studio. Silakan Syah. Baik, terima kasih Ashraf.